dua alat, Quran dengan buku ni. Ambil buku seorang satu. Mula-mula buka Quran dulu. Surah Ali Imran. Ayat ke-30 31. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in, jika, kuntum, kamu, tuhibbuna, mencintai Allah, katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, apa kena buat? Kalau betul-betul cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu tanda cinta Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, maksudnya ikutlah Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan tengok huruf, tengok kalimah fattabi'uni. Tabi'u, taba'in. Ni sambung 2 minggu lepas ni. Nabi Ibrahim AS sebut apa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku, maka dia masuk dalam umatku. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah sebut dalam ayat ini, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, yuhibbukum, nescaya akan mencintai kamu Allah oleh Allah. Wa yaghfir, dan Allah akan ampuni lakum, bagi kamu, dzunubakum, dosa-dosa kamu. Poin dia apa tadi tuan? Fattabi'uni. Ta-ba-ain. Hurufnya ta-ba-ain. Cuba tuan-tuan tulis sikit tu. Ta-ba-ain. Ittaba'a. Ittabi'uni, kalau bahasa Arabnya punca daripada ittaba'a. Yattabi'u, ittabi'u. Ittaba'a, kata terbitannya, masdar ataupun bahasa Inggeris kata adjektifnya ialah ittiba'. Yang ni yang saya nak tunjuk dalam Quran. Saya dah tunjukkan, siapa yang cinta Allah, maka dia hendaklah mengikut aku. Jadi kita pergi antara ibadah yang Rasulullah SAW perintahkan kita ikut baginda, yang terang-terang perintahnya ialah solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis tu ada di muka surat pangkal buku ni, XVII. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, hendaklah kamu salat, kama, sebagaimana, ra'aitumuni, kamu melihat, usalli, aku salat. Ini terang-terang. Kan? Jelas sangat-sangat. Rasulullah SAW tadi apa huruf tadi? Ta, ba, ain, ikut, Rasulullah SAW dengan jelas sekali perintah kita supaya ikut baginda. Jadi macam mana baginda duduk dalam solat, kita duduk. Bagaimana baginda membaca, kita baca. Apa yang dibaca, kita baca. Jangan tambah-tambah. Gitu. Jangan kurang-kurang,
Jangan tambah-tambah. Ngam-ngam. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulalah kita tengok 3-4 tempat tengah hari ini. Petang ya. 1 lebih kan. Mula-mula tuan-tuan pergi depan 164. Ini saya tunjukkan tempat-tempat yang orang ramainya tak ikut Nabi. Tempat-tempat yang ramainya tak ikut cara Nabi buat. Ni Okey, 164. Mari kita tengok. Jumpa dek, 164 dek. 164. Buka muka surat. Perenggan nombor 2. Walau apapun cara duduk ketika membaca tasyahud. Tasyahud tu tahiyat. Dan duduk lain dalam solat. Duduk lain dalam solat bila kan kita duduk dalam solat selain pada baca tahiyat? Duduk antara dua sujud. Itu kan duduk dalam solat tu. Maka solat adalah sah. Jadi kita fahamlah yang wajibnya duduk. Hari tadi saya subuh di wilayah persekutuan sebab dia orang cuti. Kan? Cerita benda ni lah. Jadi ada berapa? 5 orang yang sujud atas kerusi, taubat nasuha, tak duduk, tak sujud atas kerusi dah. Sujud bawah dah. Sebab selama ni difaham duduk tawarruk masa tahiyat akhir tu sebagai wajib. Dia tak mampu buat, dia sujud atas kerusi. Salah faham lah. Okey, azan dulu. Kita makan masa sikit. Apapun cara duduk ketika membaca tasyahud dan duduk lain dalam solat, maka solat adalah sah. Jadi kita faham yang wajibnya duduk. Tetapi ketika tasyahud awal, tahiyat awal, disunatkan duduk iftirash. Ini jenama duduk, tuan-tuan. Namanya duduk iftirash. Bukan duduk tahiyat awal. Jenis duduk tu namanya iftirash. Masa tahiyat awal. Gitu. Dia bukannya jenamanya duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Bukan. Okey. Macam mana cara duduk iftirash? Iaitu duduk di atas buku lali kiri setelah melintangkannya dengan belakang tapak kaki menghadap lantai. Seperti mana yang dinyatakan secara jelas dalam kitab Al-Muharrar. Hari itu anak kita buat dah kat depan ni. Kaki kanan pula ditegakkan sambil hujung jari-jarinya menghadap kiblat. Kejap lagi saya tontonkan. Ketika tasyahud akhir pula disunatkan duduk tawarruk. Ini nama duduk. Tadi iftirash. Ini tawarruk. Jadi kita duduk tawarruk ketika membaca tahiyat akhir. Jadi bukannya nama duduk tu duduk tahiyat akhir. Tak. Nama duduk tu tawarruk. Sebab kalau kita namakan duduk tahiyat akhir, dia jadi wajib. Kalau kita namakan duduk tawarruk, dia jadi sunat. Macam tu. Sebab duduk waktu baca tahiyat akhir ni wajib. Yang wajibnya duduk apa cara sekalipun. Bersela, berlunjur, bersempoh, gitu. Dapat wajib dah. Tapi kalau nak ikut Nabi, kena buat tawarruk. Jom baca lagi. Iaitu sama dengan duduk iftirash, tetapi kaki kirinya disorongkan ke bawah kaki kanan dan punggungnya diletakkan di atas lantai kerana apa tuan-tuan? Tengok buku. Kerana ittiba'. Itu yang saya sebut tadi. Kalau betul kamu cinta Allah, kamu kena fattabi'u ittiba'. Macam mana orang Melayu kata cinta Allah tapi duduk antara sujud ni silang kaki, ataupun dia duduk atas buku tapi kanan tu dia lunjur ke belakang. Cakap cinta Allah tapi tak ikut Nabi. Sedangkan solat itu terang-terang Nabi kata ikut aku. Kamu solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Tuan-tuan, ittiba' ini cara ulama-ulama besar dulu mengarang kitab.
Dia nyatakan, ini ikut Nabi. Kadang-kadang dia tak kata ittiba', dia bagi alasan. Contohnya apa? Kita kata usalli sebelum Allahu Akbar, kan? Usalli fardhu zuhri. Kita sebut tu, dia tak sebut ittiba', tapi dia bagi alasan untuk membantu hati berniat waktu Allahu Akbar. Jadi sebelum Allahu Akbar, cakap dulu, aku salat fardhu zuhur ni, Allahu Akbar. Dia tak sebut ittiba', dia bagi alasannya. Mereka boleh sebab mereka bertaraf mujtahid. Dia boleh buat macam tu. Kita tak boleh. Ustaz-ustaz yang ajar kat meja ni, ustazah-ustazah, dia tak boleh. Pendapat saya macam ni, cannot. Tak boleh. Contohnya ittiba'. Jadi siapa sayang Allah nak jimat masa, saya lah jadi model tuan-tuan. Siapa sayang Allah ikut Nabi. Jadi Nabi duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, dia kata iftirash, duduk atas buku lali kaki kiri, lintang kaki kiri, tegak kaki kanan. Ini orang solat ikut Nabi. Siapa buat macam ni tak ikut Nabi lah. Siapa buat macam ni tak ikut Nabi lah. Siapa buat macam ni dia tak ikut Nabi lah. Tapi sah tak solat dia? Sah. Sebab yang wajibnya duduklah macam mana sekalipun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak akhir tawarruk dia kata sama seperti iftirash. Cumanya sorong kaki kiri bawah kaki kanan, punggung letak atas lantai at-tahiyatul. Ini tetap tegak. Jadi siapa buat macam tu dia tak ikut Nabi ya. Siapa yang sikit saja joint dia. Kan? Sikitnya sedangkan dia mampu macam tu tapi dia buat sambil lewa. Okey. Jadi tuan-tuan ikut Nabi tak? Mengapa tak mampu? Masa tak sakit dulu? Masa sakit tak apa lah. Allah Maha tahu kan. Kita tak mampu. Masa tak sakit? Kebas? Itu tak biasa buat tu. Kita biasakan lah. InsyaAllah boleh. Mana yang tak biasa, dia mula-mula nak buat, nak tegakkan kaki tu, dia rasa sengal tu. Sebab tak biasa. Tapi hari ni kita dah belajar. Quran kata tadi, siapa cinta Allah, apa dia kena buat? Kena ikut Nabi kan? Antara ikut yang Nabi terang-terang suruh ni ialah, kamu solat, ikut aku solat. Jadi saya ambil sampel satu hari ni, duduk baca tahiyat awal, duduk baca tahiyat akhir, duduk antara dua sujud. Cara duduknya antara dua sujud dengan tahiyat awal, cara duduknya iftirash. Iftirash sifatnya tadi, atas buku lali kaki kiri, punggung tu, lintangkan kaki kiri ke sana, jangan lunjuk ke belakang, kaki kanan tegakkan. Siapa buat? Dia cinta Allah. Sebab dia memenuhi syarat cinta Allah. Apa syarat dia tadi? Ikut Nabi. Kalau jubah pakai, selempang pakai, duduk silang kaki, dia kurang bermakna lah. Sebab jubah dan itu Nabi tak suruh ikut. Cuma kita belajar sifat Nabi itu, dia pakai jubah, ada selendangnya. Kita belajar secara tak langsung, kita tahu, lalu pun kita ikut. Itu sunnah lah. Tapi solat ni disuruh terang-terang. Kamu solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Macam mana tuan-tuan? Agak-agak berapa ramai yang duduk macam saya buat? 100 orang berapa orang? Terutama yang 50 ke atas umur. Susahlah nak ceritanya. Kan? Tapi siapa yang dah pernah aksiden motor, jatuh patah kaki kan? Siapa yang dah masuk besi jari dia, yang tu tadi buat.
Yang tu tak apa, tu dah uzur. Allah tahu lah kita uzur. Kita tak sihat. Jom tuan-tuan, zuhur ni kita buat. Tapi jangan ada yang kata aduh pula ni ya. Boleh faham ni? Okey. Itu sampel 1. Sampel 2 tuan-tuan, pergi muka surat 144. Saya tunjuk yang apa nama, yang banyak ditinggal ya. Okey. 144 muka surat. Sunat duduk istirahah. Pendapat Al-Masyhur menyatakan sunat duduk sebentar untuk istirahah selepas sujud kedua pada setiap rakaat yang bangun daripadanya untuk rakaat berikutnya. Ni iaitu sujud yang selepasnya tidak ada tasyahud, maksudnya tak ada tahiyat awal lah tu. Dan tidak bersolat dalam keadaan duduk. Kalau orang tu solat duduk memang tak adalah kan. Okey. Kerana apa tuan? Jumpa tak tu ayat saya baca tu? Kerana apa? Anak-anak, jerit kuat-kuat anak-anak. Kerana apa? Tu apa kerja kata budak oi? Kerana ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ittiba'. Jadi daripada rakaat pertama nak bangun rakaat kedua, jangan terus bangun. Duduk sekejap. Solat sunat ke, solat fardu ke, solat tarawih ke, duduk sekejap. Kerana apa? Kerana Nabi melakukannya. Gitu. Tanda cinta Allah, apa tanda dia? Fattabi'uni. Kamu ikut aku. Jadi ada kawan-kawan kita terutamanya muda-muda lah. Zoom. Bangun terus ya. Yalah, dia adalah khilaf-khilaf di situ. Ada pendapat kedua kata tak sunat, tapi ditolak oleh pendapat yang kuat ni. Macam tu Poin dia ialah buktikanlah yang kita ni cinta Allah. Untuk Allah sayang kat kita. Antara yang kena buat apa dia? Kena ikut Nabi. Waktu bila? Waktu solat. Yalah, makan pun ikut cara Nabi. Pakaian, pakai seluar kena duduk. Jangan pakai sambil berdiri. Sebab sunnah Nabi pakai seluar ni sambil duduk. Itu kita ikut semua. Tapi yang paling penting sekarang ni ialah dalam solat. Dah ya? Beres. Faham dah tu? Tempat ketiga. Pergi 166. Depan sikit. 166. Tiga tempat lah ni. 2 minggu lagi kita sambung tempat-tempat lain ya. Keadaan jari-jari tangan kanan ketika tasyahud. Pada tangan kanan pula, selepas meletakkannya di atas paha kanannya, digenggamkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Kelingking, manis, tengah, genggam. Dia bukannya lunjur macam tu, genggam. Genggam kan macam ni kan? Ini bukan genggam. Letak atas paha, dekat lutut. Bukan letak atas lutut. Pada pendapat Al-Azhar, kerana apa tuan-tuan? Ittiba'. Kerana ittiba'. 3 tempat aku hari ni saya tunjukkan ya. Daripada sujud kedua, nak bangun rakaat ni, rakaat pertama tadi kita sujud duduk, sujud kedua ni nak bangun tu kena duduk sekejap. Kemudian tekan tangan, naik atas. Ikut Nabi. Jadi siapa yang daripada sujud kedua, Allahu Akbar, dia tak ikut Nabi. Ikut nafsu dia lah, ikut sendiri. Ikut kehendak dia. Macam tu dia nak solat, macam tu dia buat. Tasyahud, kata dah tasyahud awal kan. Lepas letak atas paha kanan ni, genggam 3.
Kalau tak ya akhir saya perhati orang tua-tua, biasanya orang tua mana budak-budak umat kan. Jadi dia macam ni. Dia bukan macam ni pun. Contohnya. Ikut siapa? Itu cerita lah kan. Tak ni. Kalau nak illallah tu kita angkat. Ini cara tuan-tuan. Dia bukannya bukan macam tu. Jadi solat bukan sempoi, bukan sukati kita nak buat. Nak faham elok Solat bukan sukati macam mana kita nak buat, kita buat. Tak. Kita diarahkan supaya ikut Nabi. Jadi kan ittiba. Macam tu lah. Nanti banyaklah lagi tempat kita jumpa. Jadi antara dua sujud, siapa duduk macam ni sedangkan dia mampu duduk macam ni, dia mampu dia mampu. Lepas tu selamba duduk macam tu. Tak ada. Batal ke Ustaz? Kan tadi duduk macam mana pun soal. Dari segi fiqhnya. Daripada sunnahnya cacat. Duduk tayar akhir. Dia letaklah punggung tapi rebah kaki dia. Ni orang tua ramai macam ni. Rebah dia tak usaha pun untuk macam itulah Jadi ini ikut nafsu dia. Ni ibadah ikut nafsu tak boleh macam tu. Dia kena ikut Nabi kan Okey, beres. Saya ingat pentazkirah yang duduk bangun saya seorang je rasanya. Oleh itu masjid kena tambah allowance lah, jadi triple. Sebab ustaz lain dia duduk sini kan, kita Jadi sikit je dapat belajar ni. Sebab daripada Bangi sini tadi sejam 10 minit. Habis semua jam. Terus je lah. Tunggu saya ambil lesen motor, insyaAllah dah ada jam. Wallahualam. Boleh nampak ni sikit dapat, jom kita buat. Kita usaha mana yang sengal-sengal ansur-ansur lah. Ansur-ansur, usaha. Allah tahu kita usaha ke tak kan. Jadi jom kita usaha. Dan yang baki-baki nanti kita sambung 2 minggu lagi. InsyaAllah. Jom kita solat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.